Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita boleh berjumpa kembali untuk melanjutkan menyambungkan tajuk-tajuk pelajaran bahasa Arab. Pada tengah hari ini kita akan berkongsi tentang af'alul muqarabah yang ada di muka surat 101 level 5, af'al al-muqarabah. Kita fokus pada af'al al-muqarabah. Af'al muqarabah itu ialah kata kerja yang menyatakan hampir atau akan berlaku. Dia hampir bermaknakan hampir. Nah, cara kerja dia sama macam kana. Jadi af'al muqarabah ni dia sama macam kana, serupa dia. Dia mesti ada isim dia, ada khabar dia punya. Jadi dia ada isim dia, ada khabar dia. Jadi dia sama macam af'al macam kana dan saudara-saudaranya. Cuma hanya saja khabar dia punya, ni isim dia, ini khabar dia. Khabar dia ni mesti fi'il mudhari'. Mestilah khabar dia fi'il mudhari'. Khabar maknanya tak boleh fi'il madi, mesti fi'il mudhari'. Jadi af'al muqarabah ni adalah kata kerja yang menyatakan hampir. Cara kerja dia sama macam kana. Macam kana kan, kana ada isim kana, ada khabar kana. Cuma beza dia dengan kana, af'al muqarabah, khabar dia mestilah fi'il mudhari'. Apa saja af'al muqarabah? Af'al muqarabah tu banyak, ada 5. Ada kada, maknakan hampir semua ada. Ausyaka, ada karoba, ada yakadu, boleh fi'il mudhari', ada yushiku. Ni semua af'al muqarabah, bermaknakan hampir atau akan berlaku. Contoh macam saya hampir je jatuh tadi. Jadi hampir di sana tu boleh kita gunakan dengan af'al muqarabah. Contoh di dalam kitab ni, kada Zaidun yahliku. Kada Zaidun atau kita yahliku. Ini dalam kitab ayat dalam kitab, kada Zaidun yahliku. Ini kada, ini yang af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah. Fi'il yang menyatakan hampir atau hampir. Makna dia hampir. Hampir saja. Siapa? Ini jadi isim dia punya. Ini ismun kada. Dia macam kana, ada isim dia punya, ada khabar dia punya. Ini isim kada. Zaid hampir. Yahliku sebagai khabar. Ini khabar
kada. Jadi kita tengok sekarang. Khabar kada ni mesti dia berbentuk fi'il mudhari'. Tak boleh kini kita buat fi'il madi, tak boleh. Mesti fi'il mudhari'. Zaid hampir saja binasa. Binasa atau hancur. Bukan hancur hati dia. Cuma hampir saja dia hancur. Tak jelas ini apa dia hancur. Mungkin dia jatuh. Kada Zaidun yahliku. Zaid hampir saja binasa. Hampir saja binasa. Tapi dia belum binasa lagi. Hampir. Sebab tu di sini kada ni bermaknakan hampir. Jadi ini af'al muqarabah. Cuma af'al muqarabah ni kita tetap sebutkan di sini fi'lu madin. Mabniun ala al-fathi. Macam biasa. Cuma kalau antum nak tambahkan sebelah dia af'alul wa huwa af'alul muqarabah, lebih bagus lagi. Lebih panjang dan lebih spesifik lagi, bagus juga kalau antum buat dia termasuk af'al muqarabah. Ini ismun kada. Dan yang ni adalah khabar kada. Khabar kada ni antum mesti buat fi'il mudhari' atau jelaskan fi'il mudhari'. Dia marfu'. Marfu' dia. Apa tanda rafa' dia? Dhammah tanda rafa' dia. Bukti dia rafa' tu adalah dhammah. Kenapa dia dengan dhammah tanda rafa' dia? Sebabkan dia jenis fi'il mudhari' sahihul akhir. Jadi setiap fi'il mudhari' sahihul akhir yang tak ada huruf ilat di ujung dia, mestilah rafa' dia dengan dhammah. Okey. Ini contoh yang pertama. Ni antum dah boleh tengok tadi kan? Sepadam yang ni, biar kita senang nak buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dalam kitab ni, Ausyakat Fatimatu taqa'u fil bi'ri. Okey. Ausyakat. Fatimatu tak muat. Sekejap. Ausyakat Fatimatu taqa'u fil bi'ri. Di sini antum boleh nampak ada ausyakat. Tadi kan ada af'al muqarabah, ada kada, ausyaka, karaba, yakadu, yushiku. Ada 5 dia. Sekarang ada ausyakat. Ausyakat ni kan asal dia kan ausyaka. Di sini tambahkan dengan ta ta'nis. Ta ta'nis. Asal dia ausyaka, ada ta ta'nis. Maknanya fa'il dia mesti muannas. Ni fa'il dia. Bukan fa'il apa? Isim dia. Maknanya isim dia mesti muannas. Ni isim dia. Ini kita sebut dia tetap fi'il madi macam biasa. Mabniun ala al-fathi. Ni tak ta'nis nama dia. Hampir saja. Mana isim dia? Dia kan termasuk kepada af'alul muqarabah. Dia termasuk kepada kelompok af'al muqarabah yang menyatakan hampir. Mana isim dia? Isim dia adalah
Fatimah. Ini isim dia. Ini isim, ismun, au syakat. Ismun au syakat dia sama macam ismun kana. Kita belum buat juga tadi ni. Dia sama macam ismun kana. Ismun kana kan rofa. Berarti sini ismun kada sini rofa juga tadi. Marfu dia berarti. Tanda rofa dia dhammah. Sini pun juga. Isim au syakat mestilah rofa. Sama disebabkan dia sama macam isim kana. Marfu dia. Tanda rofa dia apa? Sini dhammah. Kenapa dhammah? Fatimah isim ghair munsharif. Fatimah termasuk kepada isim ghairul munsharif. Hampir saja Fatimah taqa'u. Inilah khabar dia punya. Ni khabar dia. Ni khabar dia. Jadi khabar dia ada fi'il mudhari' diawali oleh fi'il mudhari'. Sama macam ni. Sebab tu di awal tadi kita cakap khabar daripada af'al muqarabah adalah fi'il mudhari'. Maka sini fi'il mudhari'. Hampir saja Fatimah taqa'u makna dia apa? Jatuh di kolam. Kalau bahasa saya, bahasa Minang, tabik nama dia. Kolam. Okey. Hampir saja Fatimah jatuh. Ini fi'il mudhari'. Di sini dia rafa, tak ada amil-amil sebelumnya kan, tak ada amil nasab, tak ada amil jazam. Sebab tu dia rafa, tak ada an, tak ada lam. Fi'il mudhari', sebab tu dia rafa, marfu' berarti. Tanda rafa dia apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Sahihul akhir. Kenapa sahihul akhir? Hujung dia huruf bukan huruf ilat. Fil bi'ri. Ini huruf jar. Ini biar senang je ni huruf jar. Ini ismun majrur. Ism majrur dia ism majrur, i'rab dia majrur. Tanda jar dia kasrah. Kenapa dengan kasrah? Sebabkan isim mufrad. Hampir saja Fatimah terjatuh ke dalam kolam. Jadi yang di sini kita gunakan adalah ausyaka. Cuma jikalau isim dia muannas, maka af'al muqarabah pakai ta'nis yang sukun tu yang menandakan perempuan. Jadi af'al muqarabah adalah setiap kata kerja yang menyatakan hampir atau hampir berlakunya satu pekerjaan. Sebab tu nama dia af'al muqarabah. Muqarabah ni hampir, qarib, hampir lagi berlaku. Sini contoh dia, kada Zaidun yahliku. Ini af'al muqarabah dia. Tapi dalam i'rab kita tak pakai yang ni, fi'il madhi mabni 'alal fath. Yang ini adalah isim kada. Dia rafa sama macam marfu'. Dia rafa sama macam isim kana. Sini jadi khabar kada. Sini pun juga macam tu, serupa dia. Ini fi'il madhi mabni, tetap kita sebutkan dia fi'il madhi. Dia ujung je baru kita tambahkan af'al muqarabah. Ada isim dia, ada khabar dia punya. Ini dua contoh baru yang kita dapat tentang. Jadi sesuai dalam kitab tu dicakap dia sama macam kana, maknanya dia ada isim kana dan ada khabar. Maknanya dia ada isim kada dan khabar kada. Cuma khabar dia mestilah berbentuk fi'il mudhari'. Makna dia apa? Hampir. Sebab tu atau dekatnya suatu kejadian atau hampir berlaku perbuatan tersebut. Belumlah berlaku lagi tapi hampir. Di sini baru dua contoh dia. Kita ambil contoh yang kedua. Okey, kita ambil contoh yang ketiga lagi.
Saya padam yang ni. Yakadu Zaidun yaghriku fin nahri. Okey. Sekarang kita tengok yakadu. Sekarang dia pakai yakadu lagi. Yakadu. Tadi pakai fi'il madi dia. Cuma tetap termasuk kepada af'al muqarabah. Ustaz. Boleh tak tolong bagi panas. Tolong. Jadi tadi dia fi'il madi. Sekarang kita pakai yang fi'il mudhari'. Kada, yakadu. Makna dia sama. Hampir saja. Hampir. Dia tetap masuk pada af'al muqarabah. Kita buat di sini. Dia fi'il mudhari'. Macam biasa. Marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Kenapa dengan dhammah? Sahil akhir. Tapi dia termasuk kepada af'al muqarabah. Af'al muqarabah. Hampir saja. Hampir. Tadi kita cakap kada dan saudara-saudaranya atau setiap af'al muqarabah cara dia sama macam kana. Maknanya ada isim dia punya, ada khabar dia punya. Mana isim dia? Isim yakadu yang mana? Ni isim yakadu. Ni ismun yakadu. Isim yakadu mesti rafa'. Tanda rafa' dia dhammah. Hampir saja Zaid yaghriku, tenggelam. Yang ni sebagai yang ni semua ni yaghriku fin nahri sebagai khabar. Inilah khabar dia. Sebab tu di sini ada fi'il mudhari'. Tu khabar dia. Cuman kita kena i'rab satu-satu. Ini adalah fi'il mudhari'. Dia rafa' marfu'. Dan rafa' dia dhammah sebabkan dia sahil akhir. Hampir saja Zaid tenggelam. Tenggelam di mana? Tak mungkin tenggelam dalam percintaan. Tenggelam di sungai. Ni huruf jar. Tanda jar, huruf jar. Yang ni isim majrur. Dia tenggelam di sungai. Hampir saja Zaid tenggelam di sungai. Maknanya dia belum tenggelam lagi. Belumlah tenggelam, hampir. Sebab tu ada sini yakadu. Ini af'al muqarabah. Beza dengan yang tadi, yang sekarang af'al muqarabah dia kita gunakan fi'il mudhari' dia punya. Kada yakadu. Kita ambil fi'il mudhari'. Tetap isim dia ada isim dia, isim yakadu. Rafa', ada fi'il mudhari' dia, fi'il mudhari' dia rafa' juga. Ini fi'il mudhari' dengan huruf jar dan isim majrur ni adalah khabar daripada yakadu. Ini contoh yang ketiga. Tadi dah dua contoh, ni contoh yang ketiga daripada af'al muqarabah. Dia ada kada, ada ausyaka,
Yang dua ni dah ni kita buat contoh. Ada yakadu dah siap. Ada karoba. Kita masuk contoh yang karoba. Karoba. At-talibu yanalu ma yatamanna. Hampir saja pelajar tu mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan. Karoba. Ini yang af'al. Ini dia af'al muqarabah. Berarti dia fi'il madi. Dia mabniun, fi'il madi mabni alal fathi. Jadi jangan antum buat pula di sini fi'il madi rafa', tak ada fi'il madi rafa'. Fi'il madi mesti mabni. Fi'il madi mabni alal fathi. Dia termasuk kepada af'al al-muqarabah. Dia termasuk kepada af'al muqarabah. Ni fi'il madi hampir, mana dia hampir. Dia af'al muqarabah ada isim, ada khabar. Mana isim karobah? Ini isim karobah. Ini isim karobah. Ismun karobah. Isim karobah kan sama macam isim kana. Maknanya dia rafa'. Kita buat sini. Marfu'. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Tanda rafa'. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Ini kan yang bermaknakan satu. Jadi setiap isim yang bermaknakan satu atau isim mufrad mesti rafa' dengan dhammah. Hampir saja seorang pelajar, satu orang pelajar, mana khabar dia? Isim ada, khabar dia mana? Ni khabar dia. Ni khabar dia. Khabar dia didahului oleh fi'il mudhari. Sesuai dengan apa tadi? Kaedah dia tadi. Khabar dia mesti fi'il mudhari. Ni ada fi'il mudhari. Ini khabar dia. Kita buat di bawah dia fi'il mudhari. Ni khabar, cuma kita kena i'rabkan satu-satu. Fi'il mudhari marfu'un. Tak ada mana-mana amil kan? Tak ada amil nasab, amil jazam, tak ada sebelum dia sebab tu dia rafa'. Tanda rafa' dia dhammah. Kenapa dhammah? Sahihul akhir. Sahihul akhir. Okey. Sahihul akhir. Fi'il mesti ada fa'il. Macam tu juga yang ni tadi. Mana fa'il yang ni tadi? Yang yagriku tadi pun kita belum jumpa fa'il dia. Mana fa'il dia? Yang yagriku tadi? Fa'il dhamir mustatir huwa. Huwa dirujukkan kembali kepada Zaidun. Ini pun fa'il dia mustatir huwa. Dirujukkan kembali kepada pelajar. Okey, dah cukup. Dah ada fi'il, ada fa'il. Mendapatkan. Hampir saja seorang pelajar mendapatkan. Yang ini apa nama dia? Ni dah belajar kita. Isim mausul. Ismul mausul. Isim mausul. Isim mausul dia mabni. Sekarang dia fi mahalli, dalam keadaan apa dia sini? Fi mahalli nasab. Nasab apa dia? Maf'ulun bih. Kenapa? Kita tengoklah makna dia. Hampir saja pelajar mendapatkan apa? Mendapatkan akan apa yang dia cita-citakan. Jadi ma di sini ni menyatakan dia sebagai objek yang didapatkan oleh seorang pelajar. Pelajar ni hampir mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi maknanya ni sebagai objek. Cuma kita tak boleh sebut terus maf'ulun bih, tak boleh. Boleh saja, cuma dia kurang bagus. Kita sebutkan dulu dia isim mausul, lepas tu baru kita buat fi mahalli nasab maf'ulun bih. Jadi baru selepas tu kita jelaskan bahawasanya ma yang isim mausul ni dalam keadaan nasabnya maf'ulun bih. Okey. Dah siap. Yatamanna adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yatamanna. Yatamanna ni yang
dicita-citakan, yang diharapkan. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya dia tak ada amil-amil sebelum dia kan. Tak ada amil nasab, tak ada amil jazam. Nanti dia rafa'. Tanda rafa' dia mana? Tanda rafa' dia adalah dhammah muqaddarah alal alif. Dhammah muqaddarah, dhammah yang tak tampak. Di sini ada alif. Alif ni sebenarnya di sini ni ada dhammah sini, tapi dhammah dia tak tampak. Kenapa tak pakai dhammah tak tampak? Sebabkan dia mu'tal akhir. Ini mu'tal akhir. Dan tadi kita jumpa je sahih akhir. Sekarang baru terjumpa yang mu'tal akhir. Ini mu'tal akhir. Huruf ilat di ujung dia. Fi'il mudhari' ada fi'il, mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Huwa. Jadi dah cukup, hampir saja seorang pelajar mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi inilah contoh yang keempat, karoba. Karoba. Kita ambil contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Yang terakhir. Kita ambil contoh terakhir. Contoh terakhir. Contoh terakhir. Tadi kita dah ambil contoh kada sudah, ausyaka dah, karoba dah juga. Lepas tu yakadu dah juga. Kita ambil contoh terakhir, yushiku, bi'adil. Yushiku. Yushiku termasuk kepada af'al muqarabah, hampir. Dia bentuk dia fi'il mudhari'. Ada huruf mudhara'ah sebelum dia. Fi'il mudhari'. Kita buat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia rafa' marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Kenapa dhammah? Sahih akhir. Sahih akhir dia. Tapi kita kena masih jelaskan juga, dia termasuk kepada af'al muqarabah. Hampir saja. Af'al muqarabah seperti yang kita cakap di awal-awal tadi, dia mempunyai isim dia punya dan ada khabar dia punya. Mana khabar, mana isim yushiku? Ini isim dia. Isim yushiku. Isim dia punya mestilah rafa', sama macam isim kana. Marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Sebabkan dia isim mufrad. Hampir saja seorang pembohong atau seorang penipu, tukang tipu, pendusta, yufsidu. Inilah sebagai khabar. Tapi kena jelaskan fi'il mudhari'. Dia ni fi'il mudhari'. Dia khabar juga, semua ni khabar. Tapi dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia rafa'. Dan rafa' dia apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Sahih akhir. Di akhiran dia tak ada huruf ilat. Ini jadi apa? Sebelum. Ini fi'il. Mati ada fa'il dia. Mana fa'il dia? Fa'il dia mustatir huwa. Hampir saja seorang tukang tipu atau pendusta, pembohong tersebut merusak akan
akan apa? Hidupnya. Berarti ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih i'rab dia nasab. Tanda nasab dia fathah. Kenapa fathah? Mufrad. Ini dia. Yang hu ni jadi apa? Hu ni adalah domir baris fi mahalli dalam keadaan jar mudhaf ilaih. Yang ni kan domir fi mahalli jar mudhaf ilaih. Ini sebagai mudhafun ilaih di sini. Kita dah belajar yang ni dah. Yang domir ni yang nampak sebagai mudhafun ilaih. Jadi ini contoh yang terakhir. Hampir saja tukang tipu atau pendusta itu merusak hidupnya. Jadi tukang tipu, pendusta, yang tukang yang tak bercakap jujur, tak bercakap yang betul-betul, maka dia hampir saja merusak hidup dia. Jadi inilah dia tajuk kita pada hari ini mengenai af'al muqarabah. Af'al muqarabah itu apa tadi? Af'al muqarabah adalah af'al, fi'il. Af'al ni maknanya jamak dari fi'il. Adalah kata kerja al-muqarabah yang menyatakan hampir berlakunya suatu perbuatan. Dia serupa macam kana. Maknanya dia ada isim af'al muqarabah, ada juga khabar dia punya. Cuma khabar dia mestilah berbentuk fi'il mudhari. Sebab tu khabar dalam bentuk fi'il mudhari. Dia ada 3 af'al muqarabah, ada kada, ausyaka dan karoba. Ada juga yang fi'il mudhari dia punya yusiku jadi dengan yakadu. Maknanya ada 5 semua. Dan contoh-contoh dah kita ambil tadi, kelima-lima tu ada contoh dia. Dah, semoga antum semua senang nak faham tentang af'al muqarabah ni. InsyaAllah sekejap lagi kita akan sambung kepada yang muka surat kita selepas ni sambung af'alur raja. Af'alur raja. Jadi tapi sebelum sambung af'alur raja, saya nak kuatkan lagi dengan 2. Jadi kalau antum yang ada kitab, boleh buat latihan ni agak 2 saja atau berapa. Selepas tu baru kita sambung kepada af'alur raja sekejap lagi. Jadi sekarang antum boleh baca dulu latihan tu dalam masa 5 minit, khususnya untuk yang di Pau Dickson. Siapkan dulu. Atau nak tulis latihan, boleh 5 minit saja. Syukran ala husni timamikum. Akhirul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.